Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini di dalam majlis ilmu, taman ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita, kebersamaan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini saya akan bersama-sama berkongsi sedikit sebanyak mutiara ilmu, yang mana perkongsian saya pada pagi ini iaitu buku yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Islam Satu-Satunya Penyelesaian, yang mana dalam buku ini ada beberapa tajuk, yang mana pada pagi ini tajuk yang kita akan sama-sama kongsikan iaitu Islam dan Politik. Buku yang saya pilih pada kali ini sekali lagi iaitu Islam Satu-Satunya Penyelesaian, karangan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, iaitu tajuk kecil di dalam buku ini yang bertajuk Islam dan Politik. Kalau kita perhatikan dalam mukaddimah dan juga tajuk yang pertama ataupun bab yang pertama, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, beliau telah mengingatkan kepada kita semua, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah, bagaimana kita mesti mempercayai, kita mesti meyakini bahawasanya Islam itu adalah ad-din. Bahawasanya Islam itu adalah ad-din. Yang mana apabila kita memahami Islam itu adalah sebagai ad-din, sebagaimana yang disebut mengikut takrifan, iaitu Islam adalah merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang merangkumi segala aspek fitrah kejadian manusia, sama ada bersifat naluri ataupun semula jadi, jasad dan juga roh, termasuk sesama individu, keluarga dan masyarakat. Seterusnya hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Itu maksud Islam yang kita mesti faham, yang kita mesti tahu, yang kita mesti amalkan dalam kehidupan kita. Ianya merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merangkumi segala aspek fitrah kejadian manusia. Apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, apa sahaja yang berada di atas dunia pada hari ini, tidak dapat tidak mesti ada kaitan rapat dengan Islam. Sebab itu Islam ini dinamakan dengan akidah, dinamakan dengan syariat, dinamakan dengan akhlak,
serta nizam. Tu maksud yang lebih ringkas lah. Bila sebut Islam, Islam itu adalah akidah. Islam itu adalah syariat. Dan Islam itu adalah akhlak serta nizam. Sistem yang telah ditetapkan, yang telah digubal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan sabda, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radilakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, iaitu Islam, dan aku telah cukupkan kepada kamu nikmat aku, dan aku telah redai Islam itu menjadi ad-din, sebagai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Islam ini adalah ad-din. Bila sebut ad-din, merangkumi segala aspek kehidupan manusia, sama ada akidah, sama ada syariat, akhlak dan juga sebagainya. Maka disebabkan kita telah faham, kita telah memahami bahawasanya Islam itu adalah ad-din, yang mana apa sahaja aspek-aspek kehidupan yang ada dalam hidup kita tidak dapat tidak mesti ada kaitan rapat dengan Islam. Maka banyak-banyak aspek yang ada di dalam kehidupan kita pada hari ini, selain daripada akidah, selain daripada perkara-perkara yang lain, maka tidak dapat juga Islam mesti ada berkaitan rapat dengan politik. Maka Islam tidak dapat tidak mesti berkaitan rapat dengan politik. Maknanya kita kena faham daripada awal lagi, mula-mula sekali, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, iaitu ta'rif Islam itu sebagai ad-din. Ta'rif Islam itu sebagai ad-din, maka apabila sebut ad-din, merangkumi segala aspek kehidupan manusia, termasuk akidah, syariat, akhlak, nizam dan juga sebagainya. Maka salah satu daripada aspek daripada ad-din ini, daripada Islam ini adalah politik. Adalah politik. Maka sebab itu yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru kita, dia telah menyebut dalam bab Islam dan politik ini, dia sebut politik adalah keperluan hidup manusia yang bermasyarakat madani, kerana mereka berhajat kepada kepimpinan yang mentadbir dan mengurus yang dinamakan siasah, yang dinamakan politik. Islam juga menjadi petunjuk dalam urusan politik yang mewajibkan manusia memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Maka dalam aspek politik, Islam mengharamkan konsep memperhambakan manusia dengan pemerintah yang berlagak menjadi Tuhan. Jadi Tok Guru, yang berhormat Tok Guru kita, telah telah menulis dan memberitahu kepada kita bahawasanya politik ini adalah keperluan hidup manusia. Keperluan hidup manusia. Tidak dapat tidak, politik ini adalah keperluan hidup manusia. Maka apabila politik itu adalah keperluan hidup manusia, maka ianya adalah perkara yang serius, benda yang besar, perkara yang penting. Maka bila perkara itu adalah penting, apabila sesuatu perkara itu penting, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan garis panduan kepada manusia untuk manusia ikut garis panduan tersebut. Sebagai contoh, sembahyang itu penting, rukun Islam. Allah Ta'ala tak royak Islam ni penting saja, tetapi Allah Ta'ala royak dalam Al-Quran. Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, para ulama telah menulis dalam kitab-kitab mereka bagaimana cara
dan kaedah dan garis panduan untuk kita menunaikan solat. Begitu juga bagaimana Islam suruh kita mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tunjuk garis panduan dia. Nabi tunjuk garis panduan dia. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Apabila perkara itu adalah perkara yang penting, iaitu sebagai contoh, politik ini adalah perkara yang sangat penting, iaitu politik sebahagian daripada Islam, maka mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak meletakkan garis panduan kepada manusia untuk manusia ikut, untuk manusia turut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam buku ini kita lihat bagaimana semua rasul alaihi wassalatu wassalam menentang kezaliman politik yang berlaku pada zaman masing-masing dengan melawan konsep memperhambakan rakyat yang disebut hari ini sebagai dictatorship, termasuk menggunakan agama yang dinamakan sebagai teokrasi. Maknanya Tok Guru nak royak kita, politik ini bukan baru. Politik ni bukan benda baru. Tetapi politik ini telah diguna pakai, telah diamalkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, oleh rasul-rasul yang terdahulu. Maka sebab itu rasul-rasul yang terdahulu dan juga nabi-nabi yang terdahulu, mereka terlibat dengan politik Islam. Mereka menjadi ketua politik bagi bangsa masing-masing ataupun kaum masing-masing, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksurun au kama qala. Kaum Bani Israel pada zaman dahulu, pemimpin politik mereka adalah para anbiya. Setiap nabi wafat, apabila nabi itu wafat, maka digantikan dengan nabi selepasnya. Tiada lagi nabi selepasku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berpolitik ataupun bersiasah ini adalah dilakukan oleh nabi-nabi yang terdahulu, oleh rasul-rasul yang terdahulu alaihi mussalatu wassalam, yang mana mereka menjadi ketua, orang panggil ketua politik bagi kaum-kaum mereka, yang mana mereka menentang kezaliman politik pada zaman mereka. Nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu beredar dengan politik yang mana politik yang zalim, politik yang tidak betul, politik yang tak comel. Maka nabi-nabi telah membetulkan politik tersebut, iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul mereka terlibat sama ketika mana zaman-zaman mereka terdahulu. Maka di sini membuktikan kepada kita bahawa politik yang dibawa oleh Rasul tidak berpisah daripada hubungan akidah, syariat dan juga akhlak yang menjadi teras dalam ajaran Islam yang sempurna, serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ini bukti yang jelas kepada kita orang-orang Islam, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa berpolitik ataupun bersiasah ini adalah sebahagian daripada sunnah Nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa garis panduan dia?
apa garis panduan yang telah diletakkan oleh nabi-nabi dulu, oleh rasul-rasul yang terdahulu, iaitu politik ini mesti ada hubungan dengan akidah, mesti ada hubungan dengan syariat dan juga akhlak. Sebab itu saya sebut di awal-awal tadi, sekiranya perkara itu perkara yang penting, sebahagian daripada agama Islam, maka Allah Ta'ala telah meletakkan garis panduan supaya kita orang Islam, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka mengikut dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Tok Guru sebut lagi dalam kitab ini, dia kata teori yang memisahkan politik daripada agama adalah ciptaan manusia sendiri tanpa hidayah daripada Allah, sehingga teori tersebut menjadikan manusia hidup dalam kalangan yang tidak lengkap dan juga tidak istiqamah. Teori yang memisahkan politik daripada agama ni, politik suku, agama suku, adalah ciptaan manusia tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Tok Guru tulis lagi, dia kata agama tidak akan berperanan sepenuhnya tanpa politik, dan begitu sebaliknya politik tempang tanpa agama. Ni susunan ayat yang cantik oleh ayah cik kita. Agama tidak akan berperanan sepenuhnya tanpa politik, dan begitu sebaliknya politik tempang tanpa agama. Dua perkara hak Tok Guru Presiden kita nak rayak, iaitu agama tidak akan berperanan sepenuhnya tanpa politik. Begitu sebaliknya, apa dia? Politik tempang tanpa agama. Dua perkara hak yang menjadi poin kita, yang kita kena faham, yang kita kena jelas. Iaitu, saya ulas sekali lagi, agama tidak akan berperanan sepenuhnya tanpa politik. Maknanya, agama itu akan berperanan dengan sepenuhnya apabila adanya politik, apabila adanya kuasa politik. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, asar daripada Uthman bin Affan, kata-kata daripada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Innallaha yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Maksudnya apa? Sesuatu tindakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Sayyidina Uthman sebut, iaitu sesuatu tindakan boleh dibuat oleh pemerintah dalam perkara yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Maknanya sesuatu tindakan, iaitu tindakan yang mengikut as-siyasatu asy-syar'iyyah. Tindakan daripada pemerintah, iaitu as-siyasah asy-syar'iyyah, yang mana tidak ada di dalam Al-Quran, boleh dilakukan oleh pemerintah. Boleh dilakukan oleh pemerintah. Banyaklah, sebagai contoh undang-undang yang dilakukan, yang telah digezet, yang telah digubal oleh kerajaan Islam Kelantan kita, yang mana tidak disebut di dalam Al-Quran. Sebagai contoh apa? Orang panggil tutup, orang panggil disko. Tutup disko. Disko tidak, orang panggil kelab malam. Disko ni tidak disebut di dalam Al-Quran. Tak ada ad-disko. Tak ada al-kelab al-malam. Tak ada dalam Quran ni. Tapi kerana tindakan itu tindakan oleh pemerintah, yang mana tindakan tersebut mengikut siasah syar'iyah. Nak jaga, orang panggil nak cegah amar ma'ruf nahi munkar,
walaupun tidak disebut kelak malai dan juga disko di dalam Al-Quran, maka tindakan tersebut boleh diambil oleh kerajaan Islam Kelantan kita, oleh pemerintah kita. Maknanya kesempurnaan orang panggil amar ma'ruf nahi mungkar itu disempurnakan oleh kuasa politik. Banyak lagi lah enactment ataupun undang-undang yang telah digubal oleh kerajaan Islam Kelantan kita yang mana tidak disebut dengan sebutir-sebutir di dalam Al-Quran, tak ada. Tetapi kerana siasah syariah, nak jaga kemaslahatan rakyat, nak jaga kebaikan rakyat, maka menteri besar kita dan pimpinan-pimpinan kita telah menggubal undang-undang dengan kuasa politik yang ada kepada mereka untuk menjaga rakyat daripada terjebak dengan dosa dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kuasa politik ini adalah sangat penting bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kebaikan, menyempurnakan perkara-perkara baik, amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak dapat dilakukan tanpa kuasa politik. Maka sebab itu kita lihat bagaimana Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu ta'ala, dia telah menulis satu kitab yang bertajuk Ad-Din wa Siyasah. Dia menyebut kepada kita, wahuna yajibu an u'linaha sarihatan innal islam al-haqqa kama syara'ahu Allah la yumkinu an yakuna illa siyasiyan. Dia kata di sini aku nak jelaskan kepada kamu dengan sejelas-jelasnya. Wajib bagi aku, menjadi keperluan kepada aku untuk aku jelaskan kepada semua dengan jelas bahawasanya Islam sebagaimana yang kita faham, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin dapat disempurnakannya tanpa illa siyasian, tanpa ada kuasa politik. Maka sebab itu ayah cik kita sebut agama tidak akan berperanan sepenuhnya tanpa politik, dan begitu sebaliknya politik tempang tanpa agama. Apatah lagi kalau politik ini diasingkan daripada agama. Bila diasingkan daripada agama, maka ahli-ahli politik mereka akan berpolitik tanpa menghiraukan dosa, pahala syurga dan juga neraka, maka mereka akan melakukan perkara-perkara yang tidak betul. Sebagai contoh disebut dalam buku ni, iaitu demokrasi barat merupakan ciptaan hasil kebijaksanaan manusia bagi menggantikan diktator kerana desakan menghadapi kezaliman yang memuncak oleh kuasa mutlak yang dimiliki oleh pihak pemerintah, para agamawan dan juga bangsawan. Titik persamaan antara demokrasi dengan Islam ialah kedua-duanya menentang kezaliman dan mengembalikan hak rakyat, termasuk memilih pendekatan ramai dalam melakukan perubahan kuasa. Beza dia maknanya persamaan demokrasi dengan Islam ini kerana masing-masing menentang kezaliman dan mengembalikan hak rakyat. Tetapi apabila kita ikut demokrasi barat 100%, maka ianya adalah seolah-olah dan pasti akan mengasingkan di antara agama dan juga kehidupan manusia. Itulah celarunya demokrasi barat, beza dengan demokrasi yang mana adanya unsur-unsur Islam di dalam demokrasi itu yang telah diserap oleh agama kita, diserap oleh agama kita sendiri. Maka apabila kita memahami politik itu sebahagian daripada Islam, politik itu adalah perkara yang sangat penting yang menjadi sunnah kepada Nabi SAW yang mesti menjadi keperluan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia ikut, untuk dia amalkan
dan dia aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita lihat bagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu, Rasul-Rasul yang terdahulu, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda terlibat dengan politik Islam, maka baginda meletakkan politik itu mempunyai unsur-unsur agama, mempunyai akidah, mempunyai perhitungan dosa dan juga pahala. Orang panggil tidak melakukan orang panggil perkara-perkara yang merugikan agama, tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan agama, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam memahami bahawasanya politik Islam ini tak sama dengan politik barat, tak sama dengan politik jahiliyah. Maka apabila dilantik menjadi ketua, apabila dilantik menjadi pemimpin, apabila dilantik menjadi wakil rakyat dan juga sebagainya, maka di sana adanya amanah, adanya tanggungjawab yang mesti dijaga untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan negeri khususnya dan negara amnya. Dan kita lihat bagaimana ucapan sulung daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah dilantik menjadi orang panggil khalifah yang kedua. Jadi khalifah yang pertama. Menjadi khalifah yang pertama menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana ucapan sulung yang masyhur dalam kitab-kitab sirah yang disebut oleh pemimpin-pemimpin kita, ayyuhan nas inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni as-sidqu amanah wal kizbu khiyanah wal dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhidhul haqqa law insyaallah wal qawiyyu fikum dha'ifun indi haqqa akhidhul haqqa minhu insyaallah la yad'u qaumul jihad fi sabilillah illa darrabahumullahu bizulli wa la tashi'al fahishata fi qaumin qattu illa ammahumullahu bil bala ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah fa idza 'asaitu Allah wa rasulah fala ta'ata li 'alaikum. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal saya bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya saya betul, tolonglah saya. Sekiranya saya salah, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianah. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di sisiku, sehingga aku kembalikan haknya yang dirampas oleh orang yang kuat. Orang yang kuat adalah lemah di sisiku, sehingga aku bertindak ke atasnya, mengambil daripadanya hak orang yang dirampas. Janganlah meninggalkan kewajipan jihad, menegakkan Islam, kerana tiada sesuatu kaum yang meninggalkan kewajipannya, nescaya Allah Ta'ala akan timpakan kehinaan ke atas mereka. Taatilah aku selagi aku mentaati Allah dan juga Rasul. Sekiranya aku tidak mentaati Allah dan Rasul, jangan sesekali mentaatiku. Ini adalah ucapan sulung daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Sayyidina Abu Bakar mengingatkan kepada kita berpolitik dengan cara Islam. Berpolitik mengikut wahyu Allah. Berpolitik mengikut cara baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kena jaga amanah, kena jaga tanggungjawab, jangan menzalimi rakyat, jangan buat perkara-perkara buruk dan sentiasa patuh kepada Allah dan juga sebagainya. Ini adalah contoh yang terbaik yang telah ditunjukkan, yang telah dimulakan
oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mewarisi politik baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbeza sidang penonton hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, beza yang bagai langit dengan bumi. Politik barat, politik jahat, politik jahiliyah yang diamalkan oleh negara-negara barat, oleh negara-negara kufar, bagaimana mereka meletakkan ataupun mereka membuang unsur-unsur agama dalam politik mereka, menyebabkan banyak perkara-perkara buruk yang berlaku, rasuahnya dan juga sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang tidak sepatutnya ada dalam politik yang mana telah disebut, telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita memahami dan kita menghayati ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita lihat bagaimana apabila pemimpin-pemimpin Islam, Khulafaur Rashidin dan khilafah-khilafah yang lain, apabila mereka meletakkan politik Islam itu sebagai orang panggil tonggok, meletakkan Islam di dalam politik mereka, kita lihat bagaimana Tok Guru Presiden kita sebut, kuasa besar Islam telah bertapak selama 14 abad. 1300 tahun lebih. Ni hebatnya Islam. Hebatnya Islam apabila sesebuah negara, sesebuah tamadun itu mengikut cara dia juga kaedah Islam, maka kuasa besar Islam itu dan orang panggil tempoh pemerintahan dunia dalam Islam ini, kita lihat lebih daripada 1300 tahun. Alhamdulillah, kita di Kelantan 31 tahun Islam memerintah Kelantan, alhamdulillah. Dia kita akak tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala kekalkan Kelantan ini di bawah pemerintahan membangun bersama Islam, merakyatkan, membangun bersama Islam ila yaumil qiyamah insya-Allah. Jadi bila Islam, bila bernegara, bila berpolitik, meletakkan Islam sebagai panduan, maka kuasa Islam itu lama, 1300 tahun lebih. Tetapi akhir sekali kuasa Islam ini jatuh. Jatuh ini kerana kerajaan Islam mula meninggalkan ajaran Islam dalam pemerintahan. Itu kita boleh baca bagaimana sejarah kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Boleh baca dalam sejarah jatuhnya Khilafah Uthmaniyah. Kita lihat bagaimana dia ada di kalangan orang panggil raja-raja mereka, sultan-sultan mereka telah meninggalkan ajaran Islam dalam pemerintahan negara mereka. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kerajaan Islam Kelantan kita insya-Allah. Berbeza dengan kerajaan-kerajaan kufar, kerajaan-kerajaan barat, kuasa-kuasa barat, mereka itu hancur, mereka itu jatuh. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengikut cara Islam, mereka tidak mengikut kaedah Islam. Maka sebab itu alhamdulillah Allah Ta'ala telah meletakkan garis panduan kepada kita bahawasanya kalau kamu nak berpolitik, maka kamu jangan tinggal Islam. Kalau kamu nak berpolitik, politik kamu itu mesti ada aspek akidah, mesti ada aspek syariat dan juga rohani, iaitu perhitungan dosa pahala syurga dan juga neraka. Apabila kamu mati kelak, akan adanya hisab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila benda itu ada dalam diri orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa-apa pun dia nak buat, dia nak zalim kepada orang, dia nak khianat kepada orang, dia nak
buat benda-benda buruk kepada orang, maka dia kena fikir, dia kena sedar bahawasanya politik yang dia lakukan itu ada perhitungan dosa pahala syurga neraka. Maka bila dia ingat lagu tu, maka dia sedar dan juga dia tahu dia tidak dapat melakukan, tidak dapat melaksanakan, tidak dapat bersenang-wenang untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak ada kaitan dengan agama. Jangan kita fikir nak ikut Islam ni dalam bab ibadat saja. Dalam bab ibadat saja, dalam bab munakahat saja. Hak ni kena ikut Islam sungguh. Semaya kena ikut Islam sungguh. Puasa kena ikut Islam sungguh. Tapi dalam bab politik, hak ni kita ikut Islam, hak ni kita tak ikut Islam. Tak boleh. Tu tak betul. Jadi, apa-apa pun perkara-perkara yang ada dalam hidup kita, termasuklah politik, maka tidak terlepas daripada perhitungan aspek rohani, iaitu apa? Perhitungan dosa, pahala, syurga, neraka dan hisab, pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mati, apabila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sebab itu sempena kita tengok sempena dengan bulan kemerdekaan kita. Sempena dengan bulan kemerdekaan kita, kita lihat bertepatan dengan apa yang kita baca pada pagi ini. Orang panggil Tok Guru Presiden kita, ayah cik kita, dia telah menulis dan juga telah menakalkan kata-kata daripada Rubai bin Amir. Rubai bin Amir ini orang panggil Panglima Perang. Panglima Perang yang telah dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu dia ni adalah Panglima tentera Parsi. Panglima tentera Parsi. Rubai bin Amir ini dia adalah Panglima tentera Parsi yang telah dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rustum. Rustum ni Panglima Perang Rom. Pada masa tu dia kata gapo? Allahumma ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyani ila adlil Islam. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kami untuk datang. Kami mari ni bagi menyelamatkan sesiapa yang mahu tanpa paksaan daripada memperhambakan diri kepada sesama hamba di kalangan manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada wawasan dunia yang sementara, yang sempit, kepada wawasan dunia yang luas sehingga mana akhirat. Dan daripada kezaliman pelbagai ajaran dan ciptaan manusia kepada ajaran yang mewajibkan berlakunya adil di dalam agama Islam. Rubai bin Amir ini dia bawa kepada kita 3 perkara, 3 benda yang kita kena faham. Yang pertama sekali iaitu kita mesti beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang kedua, kita mesti meletakkan bahawasanya kehidupan kita ini bukan semata-mata dunia, tetapi kehidupan kita adalah akhirat, iaitu wawasan akhirat. Dan yang ketiga, iaitu apabila kita beragama, maka kita kena memilih agama Islam sebagai agama kita, sebagai panduan kita. Sebab itu, sempena dengan bulan kemerdekaan, maka 3 perkara ini kita mesti bebaskan negara kita. Kita mesti bebaskan Malaysia kita daripada 3 perkara tadi. Iaitu kita kena meletakkan 3 perkara tadi sebagai fokus utama kemerdekaan kita, iaitu negara Malaysia kita biar negara yang orang panggil meletakkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Islam sebagai panduan kita. Kita kena meletakkan Malaysia ini, kena meletakkan Islam ini sebagai panduan kepada rakyat Malaysia. Walaupun rakyat Malaysia ini berbilang kaum,
Walaupun rakyat Malaysia ni ada Cina, ada India, ada Kanaza, ada pelbagai bangsa, ada pelbagai kaum, tetapi Islam telah memberi panduan kepada orang-orang bukan Islam. Sama telah lah kepada orang-orang Islam. Dan kita lihat buktinya, negara Madinah Al-Munawwarah, negara Madinah Al-Munawwarah, negara majmuk, majoritinya orang-orang Yahudi, tetapi Islam menjadi panduan, Islam menjadi asas pemerintahan, maka negara Madinah menjadi negara yang aman, negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tak pelik, walaupun pelbagai bangsa, pelbagai kaum, tetapi apabila mereka meletakkan Islam sebagai panduan, pemerintah kita meletakkan Islam sebagai panduan, maka orang bukan Islam hidup dengan aman. Orang bukan Islam hidup dengan sempurna. Contoh negeri kita. Contoh negeri kita Kelantan. Kita dasar kita membangun bersama Islam. Tetapi alhamdulillah, orang Cina hidup dengan aman, orang India hidup dengan baik, orang Sia hidup dengan tidak ada masalah. Kita tidak meruntuhkan ketik dia. Kita tidak bom gereja. Kita tidak bunuh orang Cina, tidak bunuh orang India. Kerana apa? Kerana Islam telah meletakkan garis panduan bagaimana hidupnya bermasyarakat, sama ada masyarakat majmuk ataupun hubungan sesama Islam. Maka sebab itu, kemerdekaan sebenar adalah kemerdekaan apabila sesebuah negara itu mengikut Islam, mengikut telunjuk Islam, mengikut cara Islam, mengikut kaedah Islam, maka insya-Allah, maka baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ni pentingnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena faham. Aku mesti terlibat dengan politik Islam. Ustaz-ustaz mesti terlibat dengan politik Islam. Engineer orang panggil, cikgu-cikgu mesti terlibat dengan orang Islam. Apa? Tak kira lah siapa dia. Maknanya, keperluan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Islam ni terlibat dengan politik Islam sebab nak jaga negara, nak jaga negeri daripada dimiliki oleh golongan-golongan fasik, golongan-golongan munafik, golongan-golongan zalim, golongan-golongan kufar. Kerana golongan-golongan ini mereka akan meletakkan politik jauh daripada Islam. Mereka akan meninggalkan Islam daripada politik mereka. Maka kita yang sedar, yang tahu kepentingan politik Islam ini, maka keterlibatan kita dengan politik Islam, kita mesti bersungguh-sungguh. Mesti bersungguh-sungguh untuk kita terlibat intimat dengan politik Islam kerana ianya sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tulisan terakhir dalam bab Islam dan politik dalam buku Islam satu-satunya penyelesaian ini, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru ayah cik kita, dia telah menulis amaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran keras kepada rakyat yang bersekongkol dengan pemimpin yang sesat dan zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Pada hari akhirat kelak, ketika muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, wal'iyadzabillahi min zalik, mereka berkata dengan sesalnya,
Alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa di dunia taat kepada Allah serta taat kepada Rasul. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar di kalangan kami, iaitu pemimpin. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara 2 kali ganda dan laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ini rintihan daripada pengikut-pengikut kepada pemimpin-pemimpin yang melakukan onar, yang melakukan masalah, yang meletakkan, yang membuang Islam daripada politik. Maka pemimpin lagu ni akan dihumban oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka Jahannam bersama-sama dengan pengikut mereka. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis, yang mana hadis ini mesti difahami oleh orang-orang Islam. As-sam'u wa ta'ah haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata au kama qala. Wajib ke atas seseorang Muslim itu dengar dan juga patuh dalam perkara-perkara yang disukai dan juga dibenci. Melainkan jika disuruh melakukan perkara-perkara maksiat, maka janganlah kamu ikut dan janganlah kamu patuh kepada pemimpin tersebut. Maka khususnya di Kelantan kita, pemimpin-pemimpin kita suruh kita buat benda-benda baik. Buat undang-undang yang baik. Undang-undang yang memberi kebaikan kepada rakyat. Memberi kebaikan kepada kita. Maka as-sam'u wa ta'ah. Kita wajib patuh dan juga taat kepada arahan tersebut. Patuh dan juga taat ini bukan saja-saja. Boleh pahala. Boleh pahala. Sebagaimana kita buat ibadat-ibadat lain. Buat hak Allah Ta'ala suruh boleh pahala. Maka taat kepada pemimpin, patuh kepada pemimpin pun boleh pahala. Kadang-kadang orang kita ni, dia tidak rasa patuh dan juga taat kepada pemimpin ni boleh pahala. Dia duduk napuk dari kepala dia nya boleh pahala ni semaya, puasa, zakat dan juga sebagainya. Hak ni napuk sebutir-sebutir pahala. Tapi patuh kepada arahan ketua dan juga pemimpin ni, dia tak rasa boleh pahala. Ni benda yang tak betul. Benda yang tak betul. Bila semaya, dia jaga sungguh-sungguh. Jaga bak ambil wuduk, jaga bak kebersihan, jaga segala-gala. Mesti kok mana-mana pun mesti patuh, mesti taat. Tapi dalam bak taat kepada pemimpin, hak suruh buat benda-benda baik ni, tak apa, hak ni kita taat, hak ni kita tak dengar, tak apa, kita capu-capu. Ini masalah orang kita sebab dia tidak faham bahawasanya Islam, politik itu sebahagian daripada Islam. Maka sebab itu, wal'iyadzabillahi mizalik, jangan sesekali kita jadi pengikut, kita jadi rakyat yang derhaka kepada arahan-arahan pimpinan, yang mana arahan pimpinan kita itu bertepatan dengan agama kita, bertepatan dengan siasat syariah kita. Khususnya kita ni berada di orang panggil pandemik. Zaman pandemik COVID-19. Tak lama lagi kita akan berada dalam fasa endemik. Lah ni masih lagi pandemik. Dalam suasana pandemik pada hari ni, salah satu daripada kita kena patuh dan juga taat, iaitu kepada SOP. SOP yang telah dilakukan, yang telah ditetapkan oleh KKM. Dan juga khususnya dalam orang panggil situasi kita pada hari ini, iaitu SOP masjid dan surau yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan kita. SOP kata 4 orang. 4 orang lah kita semaya. SOP kata berapa? Waktu lah kita ikut. Kerana kita sebagai rakyat, kita sebagai
rakyat bawahan ini, tugas kita iaitu kita patuh dan dengar arahan-arahan daripada pemerintah, daripada menteri besar kita, daripada sultan kita, daripada pihak-pihak berwajib. Maka bila kita patuh dan juga kita taat, maka sepanjang mana kita patuh, sepanjang mana kita taat, kita dapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kita boleh pahala. Bukan sia-sia. Tetapi apabila kita mengkritik, apabila kita condemn secara terbuka di Facebook ke, di mana-mana media sosial ke, berkenaan dengan SOP, orang panggil masjid dan juga surau, khususnya di Kelantan kita ni, maka orang tengok akhlak kita ni tak comel. Orang tengok perangai kita ni tak comel. Orang tengok peribadi kita ni tak comel. Kerana orang lagu ni dia tidak boleh patuh dan juga dia tidak boleh taat. Dan dia tak faham konsep patuh dan juga taat kepada pemimpin, kepada pemerintah ini, yang buat sesuatu perkara mengikut siasat syar'iyah itu mendapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ini amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemimpin dan juga pengikut yang sewenang-wenangnya apabila boleh kuasa, apabila boleh orang panggil kekuasaan, dia buat sewenang-wenangnya tanpa mengikut syariat, tanpa mengikut peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedua-duanya mereka ini akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Wal iyadza billahi min zalik. Maka sebab itu, sidang penonton, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan pada perbincangan kita pada pagi ini, yang pertama sekali patuh, iaitu kita yang pertama sekali, Islam adalah ad-din yang mana merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua, politik adalah sebahagian daripada Islam. Yang ketiga, politik apabila sebahagian daripada Islam, maka akan ada di sana peraturan-peraturan. Mesti ada di sana garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang orang panggil yang pentingnya, iaitu ada unsur-unsur rohani, iaitu perhitungan dosa, pahala, syurga dan juga neraka. Dan apa yang keempat, apa-apa sahaja perkara-perkara yang kita lakukan yang tidak selari dengan politik Islam, maka kita akan dihumbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Wal iyadza billahi min zalik. Maka sebab itu, almarhum Tok Guru Ni Aziz kita rahimahullahu taala, almarhum Tok Guru Ni Aziz kita, dia pernah bercakap, dia pernah sebut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini banyak. Pakai jubah, bersugi, taruh janggut dan juga sebagainya. Tetapi sunnah yang terbesar yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, iaitu mendirikan negara Islam. Mendirikan negara Islam, Madinah Al-Munawwarah, mendirikan negara Islam dan meletakkan asas utama, iaitu Islam itu sendiri. Itu sunnah yang paling terbesar sekali, iaitu Nabi terlibat dengan politik Islam. Maka jangan ada di kalangan kita orang-orang Islam, orang-orang yang ngaji ni, cuba memberi kefahaman yang tidak betul. Memberi kefahaman yang tidak betul kepada politik itu sendiri, menyebabkan berlakulah kekeliruan di kalangan orang-orang awam. Sebagai contoh, tak perlu orang panggil Islam ni tak perlu ngundi. Pilihan raya ni tidak syar'i. Islam tidak ajar, Islam pilihan raya ni tidak ada dalam Islam. Tak perlulah kita nak terlibat dengan pilihan raya. Tak perlulah kita nak terlibat dengan
orang panggil elemen-elemen yang ada dalam agama kita, khususnya politik Islam ni, pendek kata tak secara lah ke politik Islam ni. Apa yang penting, kita hanya belajar akidah. Kita belajar fardu ain. Hak tu hak paling penting sekali. Sampai ke kita tinggal politik Islam. Tu tak betul. Sepatutnya kita kena faham fardu ain itu benda yang penting. Dalam masa yang sama, politik juga adalah penting. Maka kedua-duanya itu adalah penting. Maka kita kena gerukkan selari dua perkara tadi. Tu benda yang kita kena letak molek, kena faham molek. Kalau kita kata Islam atau politik ni tak penting, politik ni mengarut, tak boleh lagu tu. Sebab politik ni sebahagian daripada Islam. Maka hak sebenarnya, hak kita kena faham, fardu ain, benda yang wajib kita belajar. Nama dia fardu ain. Maka dalam masa yang sama, politik Islam juga, kita kena belajar juga. Kerana ia menjadi keperluan kepada kita. Maka dua-dua tu adalah tahu aman. Dua tu adalah kembar. Dua-dua tu penting. Maka kita kena gerak sekali, jatuh sekali, bangun sekali, pergi mana-mana pun kena sekali. Jangan kita berak hak ni, kita rengeh hak tu, kita rengeh hak tu, kita berak hak ni. Dua-dua tu dalam zaman kita pada hari ni, kita kena letakkan kedua-duanya adalah perkara yang sangat penting. Itu kefahaman yang kita kena faham, yang kita kena jelas. Sebab tu tajuk Islam dan politik ditulis oleh ayah cik kita ni dalam buku Islam satu-satunya penyelesaian ini sangat-sangat baik untuk kita sebarkan kepada masyarakat kita, sebarkan kepada orang awam kita supaya mereka faham bahawasanya sesiapa yang berpolitik mengikut cara Islam, maka mereka telah mengikut salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan mendapat pahala. Dia juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda ni sangat-sangat penting kepada kita untuk kita royak kepada masyarakat kita, untuk kita maklumkan kepada masyarakat kita dan kita tularkan supaya masyarakat kita jelas, supaya masyarakat kita tahu betapa pentingnya kita terlibat dengan politik Islam. Rasa cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri anda sendiri. Insya-Allah kalau ada masa kita jumpa lagi insya-Allah. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.